Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa. Kita tunggu-tunggu di seluruh Malaysia. Apa komen? Ramai orang tanya, bahkan ada orang message komen kepada saya. Mereka tanya, kita nak tunggu apa komen Zahid Hamidi dalam konflik terkini antara Barisan Nasional dengan DAP. Tak habis-habis dua seteru politik ni. Sudah berkawan dalam satu kapal pun masih lagi ada isunya. Isu terkini ialah apabila Tony Pua menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan korup. Sebelum saya teruskan, apa pendapat kamu? Setujukah anda dengan komen atau kecaman ataupun dakwaan Tony Pua bahawa Barisan Nasional ialah pakatan yang korup? Kalau kamu setuju, tinggalkan dalam ruangan komen. Kerana ramai juga yang setuju. Mereka kata betul lah apa yang dikata oleh Tony Pua itu. BN adalah pakatan korup, kata mereka. Tetapi ramai juga penyokong-penyokong daripada Barisan Nasional mengatakan Tony Pua lupa bahawa ada juga pemimpin-pemimpin DAP yang telah termasuk di dalam skandal dan termasuk di dalam kluster mahkamah. Antaranya bekas Setiausaha Agung DAP sendiri, iaitu Lim Guan Eng, kata mereka, pun masuk dalam kluster mahkamah. Jadi mereka kata apa yang dikata oleh Tony Pua itu dia lupa diri, kata mereka lah. Apa pendapat kamu? Adakah anda setuju dengan Tony Pua bahawa BN adalah turut menjadi pakatan yang korup? Semalam Parti PAS, Perikatan Nasional, turut mengambil peluang, turut mengambil kesempatan untuk menyelar Barisan Nasional. Apabila dia kata dalam banyak-banyak perbezaan ada juga persamaan dengan parti DAP, kata PAS, Parti PAS. Apabila dia kata parti Barisan Nasional itu memang ada masalahnya, kata beliau, dan memang agak teruk juga kecaman daripada PAS ini selepas melihat ada kesempatan untuk turut serta sekaki dengan DAP apabila pemimpin parti tersebut mengatakan satu dakwaan yang luar biasa. Kata pemuda PN, beliau sokong Tony Pua menganggap UMNO BN bak pengelap kaki. Ini lagi teruklah. Kalau Tony Pua dia hanya kata BN itu ialah pakatan korup, tapi pemuda PN beliau sokong Tony Pua. Beliau anggap UMNO BN bak pengelap kaki. Aduh, ini lagi teruklah kan. Dalam perkembangan yang jarang-jarang berlaku, pemuda PN hari ini memberitahu gabungan itu bersetuju dan berkongsi pandangan dengan pandangan yang diberikan DAP. Ketuanya Ahmad Fadli Sa'ari bagaimanapun menjelaskan persefahaman itu merujuk kepada kenyataan diberikan salah seorang bekas ahli parlimen DAP mengenai UMNO BN. Kata beliau, ketika ini UMNO BN hanya dijadikan kain buruk untuk mengelap kaki salah satu parti dalam kerajaan, yaitu DAP. Ada juga yang kita setuju dengan DAP. Secara terang-terangan mereka kata BN UMNO korup. Saya nak tanya kawan-kawan UMNO, tidak malu kerana undi DAP di Selangor, kata beliau. Artinya pada pandangan DAP, UMNO umpama kain buruk yang digunakan untuk mengelap kaki ketika basah. Apakah bahasa saya kasar? Saya tak nak bermusuh dengan ahli-ahli UMNO. Maknanya apa? Maknanya UMNO tunggu masa hendak dibuang ke longkang. Katanya ketika berucap kepada Konvensyen Pilihan Raya PN di Shah Alam hari ini. Semalam bekas ahli parlimen Damansara, Tony Pua menggelar BN yang kini bersama PH dalam Kerajaan Perpaduan sebagai pakatan korup. Saudara-saudara sekalian, namun selepas itu, apa komen daripada Zahid Hamidi? Ini yang menggemparkan kita. Apabila Zahid kata, tak perlu layan kenyataan individu berbeza dengan pendirian parti. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meminta semua pemimpin parti itu supaya tidak melayan sebarang kenyataan mana-mana individu yang bertentangan dengan pendirian komponen parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Zahid berkata sekiranya pemimpin UMNO mudah memberi reaksi balas terhadap sebarang kenyataan negatif berkaitan atau berkenan, ia menggambarkan seolah-olah perkara itu sebagai masalah besar meskipun sebenarnya ia bukan pendirian parti. Saya telah beritahu jangan ada reaksi untuk membalas dan sebagainya daripada pihak kita,
Kerana jika isu itu ditimbulkan dan kita bereaksi, ia nampak seolah-olah ia masalah besar. Sebenarnya tidak. Ia bukan masalah utama, kata Zahid Hamidi. Ini kerana ia tidak menjadi dasar atau pegangan pendirian apatah lagi ketetapan mana-mana kepimpinan parti. Pegangan kami ialah rundingan yang dijalankan antara BN dan PH. Ayuh kita terus bergerak ke hadapan, jangan membaling batu di rumah kaca, katanya. Saudara-saudara sekalian, itulah dia kenyataan ataupun itulah dia keputusan reaksi balas daripada Zahid Hamidi selepas beliau mendengar tentang luahan Tony Pua berkaitan BN yang korup, kata pun Tony Pua. Tapi Zahid kata tak perlu layan kenyataan individu berbeza dengan pendirian parti. Apa pendapat kamu sekalian? Adakah anda setuju dengan pendirian ataupun keputusan Zahid Hamidi? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini lagi satu keputusan mengejut daripada Azmin Ali. Azmin Ali kata, Amir ingat, yang angkat nama engkau tu aku, kata Azmin Ali, merujuk kepada Amiruddin. Tetapi selepas Azmin Ali menyatakan kenyataan ini, iaitu cuba menyindir Amiruddin Sari, iaitu sekarang ini ialah bekas Menteri Besar Selangor, kerana DUN Selangor telah pun bubar. Apa yang terjadi ialah Amiruddin Sari turut memberikan sindiran kepada Azmin Ali yang lebih pedas. Kalau Azmin Ali kata, Amiruddin ingat, yang angkat engkau dulu tu aku, kata Azmin Ali, macam seakan-akan dialah pula bangga mengangkat, tapi yang menjatuhkan tu siapa? Tapi selepas beberapa jam menyindir Amiruddin Sari, Azmin pula kena setapak di muka. Macam ni. Amiruddin kata, kau jangan lupa Min, Azmin Ali, yang disindir tu Azmin Ali. Kau jangan lupa Min, kata Amiruddin Sari, aku yang kalahkan engkau 6 bulan yang lalu. Amiruddin disindir, Azmin Ali pula kena setapak di muka. Azmin Ali kata, jangan lupa, ingat, yang angkat engkau tu dulu aku, kata Azmin Ali. Tapi Amiruddin kata, kau jangan lupa Azmin, aku yang kalahkan engkau 6 bulan lalu. Badan muka kan. Datuk Seri Amiruddin Sari sebentar tadi memulangkan paku buah keras apabila mengingatkan Datuk Seri Azmin Ali bahawa beliau pernah mengalahkan pengerusi Pakatan Harapan Pakatan Nasional PN Selangor itu pada pilihan raya umum ke-15 pada November lalu. Komen Menteri Besar Selangor itu menyusul hanya beberapa jam selepas Muhammad Azmin mendedahkan bahawa beliau bertanggungjawab mengemukakan nama Amiruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Tua kepada istana untuk dipilih menerajui kerajaan negeri selepas PRU 14. Mengulas lanjut, Amiruddin yang sebelum ini dikenali sebagai anak didik Muhammad Azmin Ali berkata, aspek pelaburan di Selangor juga lebih baik dengan pencapaian sehingga RM 18 bilion selepas bekas ahli Parlimen Gombak terbabit meninggalkan negeri itu pada tahun 2018. Amiruddin kata, kau jangan lupa Min, Azmin, aku yang kalahkan engkau 6 bulan lalu. Selepas kamu tidak jadi Menteri Besar, pencapaian terbaik kita dari 30 tahun adalah RM 80 bilion pelaburan pada tahun 2018. Ini satu tamparan paling besar kepada Azmin Ali. Azmin Ali cuba malu-malukan Amiruddin Sari. Azmin Ali cuba malu-malukan pimpinan ataupun rakan kepada Anwar Ibrahim. Akhirnya ini pula yang terjadi. Azmin Ali pula yang kena malu balik, kena muka sendirilah kan. Ludah di langit kena muka sendiri. Macam mana tak? Amiruddin kata pelaburan lebih baik selepas dia jadi Menteri Besar berbanding semasa Azmin Ali menjadi Menteri Besar Selangor. Kata Amiruddin, masa Azmin Ali jadi Menteri Besar, pelaburan hanya 5 hingga 7 bilion saja.
Hadir sama dalam majlis tersebut ialah 2,000 penyokong itu ialah Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu. Bagaimanapun, tiada wakil Barisan Nasional Selangor pada majlis berkenan. Pada November lalu, Amiruddin yang juga pengurus CPH Selangor merampas kerusi Parlimen Gombak daripada Azmin Ali dengan memperoleh 72,267 undi. Amiruddin pada masa sama secara sinis meminta Muhammad Azmin Ali bersabar dan tidak golojo selaras dengan peningkatan usianya. Susah orang ni, kadang-kadang nak makin tua dia jadi penyabar. Ini makin tua makin golojo, susah nak cakap, kata Amiruddin lagi. Umur sudah nak masuk 60 tahun, tidak lama lagi nak masuk skim usia emas. Sabar sikit Min, kata Azmin, kata Amiruddin Sari. Jadi saudara, itulah dia keputusannya. Selepas Azmin Ali cuba malukan pimpinan Anwar Ibrahim, pimpinan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim, akhirnya Azmin Ali pula yang kena setapak. Padan mukalah kan. Azmin Ali kata, Amiruddin, jangan lupa aku yang angkat engkau dulu. Tapi Amiruddin kata, kau pula Azmin Ali, jangan lupa aku yang kalahkan engkau 6 bulan. Dan Amiruddin kata, masa kau jadi menteri besar, masa kau jadi menteri besar, pelaburan di Selangor hanya 5 hingga 7 bilion, 8 bilion. Tapi saat dia menggantikan Azmin Ali, dia telah berjaya mendapatkan pelaburan sehingga 18 bilion. Pada muka malukan orang kena sendiri kan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada mahkamah yang menyatakan RM44 juta ditemui di pejabat rumah bekas pengarah Jabatan Air Sabah. Ini betul-betul satu kes yang luar biasa. Bayangkan, ada duit RM44 juta tunai. Tunai ya saudara. Ini bukan duit online. Ini bukan duit dalam bentuk cek. Tak. Ini duit tunai. Pernah nampak tunai? Begitulah. Tunai 44 juta di pejabat, di rumah bekas pengarah Jabatan Air Sabah. Ini semua adalah kes yang membabitkan bekas pengarah Jabatan Air satu ketika dahulu, yang mana ketika serbuan dibuat, semua yang membuat serbuan terkejut sebab ada duit di dalam pejabat, di rumah, bahkan ada di dalam kereta berpuluh juta. Nah, banyak kan? Tapi syukurlah ia telah diselesaikan. Ikuti terus ulasan ini supaya kamu tahu macam mana cerita dia. Mahkamah Session di sini diberitahu bahwa uang tunai lebih RM44 juta ditemui di pejabat dan rumah bekas pengarah Jabatan Air Awang Muhammad Tahir Muhammad Talim. Berita harian melaporkan perkara itu dimaklumkan Ketua Pasukan Serbuan nombor 8 Hishamuddin Muhammad Esa 49 semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Hishamuddin memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata, lebih RM23 juta ditemui semasa serbuan di pejabat Awang Tahir pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. RM62.500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain, di dalam bilik pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Waduh, ini memang gila punya, banyak duit lah kan. Bayangkan, kabinet TV pun ada duit, di sofa pun ada duit. Boleh kata di mana-mana duit. Ini boleh menyebabkan keterkejutan yang luar biasa. SPRM kalau menyerbu macam ni, duit bertimbun-timbun ditemui, gila punya banyak kan. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang antara RM50.000 dan RM100.000 dan hanya Awang Tahir yang punya akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away.
di pintunya di mana timbunan wang tunai ditemui dan dirampas SPRM. Hisamuddin turut memberitahu pada hari sama, lebih RM 21 juta ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab soalan, beliau berkata lebih RM 8 juta ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata, 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya selanjutnya menemui wang tunai RM 9 juta dan RM 4 juta masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes. Gila, ini dalam kereta ada 9 juta dan 4 juta. Itu betul-betul banyak duit lah. Ini bukan kaya tapi terlampau rasuah. Kira-kira RM 9 juta ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh daripada pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Tak takut hilang duit. Aduh, ini melampau banyak duit nih, sampai berani simpan duit dalam bonet kereta berjuta-juta di luar rumah lagi di parking. Itu kalau dirompak, aduh, kalau dicuri kereta itu dapat bonus, dapat loterai. Curi kereta satu dapat duit berjuta-juta. Macam itulah cerita dia kan. Sebanyak RM 4 juta lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan juga ke dalam bonet kereta katanya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita harus puji. Tindakan SPRM menangani kes-kes seperti ini. Karena perkara-perkara beginilah yang menyebabkan ketirisan uang jabatan air. Sehingga Sabah banyak tempat yang tiada air gara-gara ada rasuah yang menular, yang teruk macam ni. Kita harap apa yang berlaku ini menjadi teladan kepada semua. SPRM menyerbu rumah ini menjumpai bertimbun uang. Wah, gilalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas kita ketahui bahwa Zuraida Kamarudin telah pun disaman di arah bayar saman. Ini bukan sekadar disaman, tetapi telah diarah bayar saman oleh Mahkamah Tinggi sebanyak RM 10 juta kepada parti lamanya, yaitu PKR. Ini satu perkara yang baik yang pernah saya utarakan sebelum ini, yaitu satu duluan yang amat baik. Dan terbukti apabila selepas saya mengeluarkan kenyataan tersebut, Setiausaha Agung PKR, yaitu Saifuddin Nasution Ismail, telah menyatakan bahawa itu hanya satu permulaan. Dan beliau menyatakan bahawa akan ada pemimpin-pemimpin PKR yang telah menjadi pengkhianat, yang telah keluar daripada parti PKR menyertai parti-parti yang lain semasa langkah Sheraton yang akan turut menerima bahana yang sama. Oleh sebab itu, selepas beberapa jam Zuraida Kamarudin diarah bayar RM 10 juta, ini pula komen daripada Azmin Ali berkaitan dengan saman RM ataupun arahan bayar saman RM 10 juta oleh Mahkamah Tinggi terhadap Zuraida Kamarudin. Yang kita tunggu-tunggu, apa komen Azmin Ali? Azmin Ali takut ke tak? Itu yang kita nak tahu kan? Anda nak tahu? Ikuti terus ulasan ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, Azmin Ali ialah antara orang yang terlibat dalam langkah Sheraton yang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan telah pun tumbang gara-gara pengkhianatan beberapa orang pemimpin parti PKR dan juga parti-parti yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini komen Azmin Ali. Azmin Ali kata beliau yakin Zuraida akan menang peringkat rayuan. Wah, dia takut ke? Kita nak tanya macam tu soalan kepada Azmin Ali. Selepas Zuraida disaman 10 juta itu, berjaya disaman 10 juta, Azmin Ali dia takut ke? Sehingga Azmin Ali yakin. Beliau kata dia yakin Zuraida menang peringkat rayuan. Tak tahulah dari mana keyakinan Azmin Ali ini yang boleh menyebabkan Zuraida Kamarudin menang di peringkat rayuan.
Saya tak tahu dari mana dia boleh yakin. Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor Muhammad Azwin Ali berpandangan keputusan Mahkamah Tinggi yang mengarahkan Zuraida Kamarudin membayar RM 10 juta kepada PKR bukan pengakhiran. Sebaliknya, bekas timbalan Presiden PKR itu berkata, Zuraida masih mempunyai ruang untuk membatalkan keputusan itu di peringkat Mahkamah Rayuan nanti. Itu bukan keputusan muktamad. Zuraida punya hak untuk buat rayuan, kata Azmin Ali. Saya percaya dengan fakta-fakta yang bakal dikemukakan nanti di Mahkamah Rayuan, Zuraida dibebaskan daripada keputusan membayar RM 10 juta, katanya ke dalam media. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan saman oleh PKR untuk menuntut 10 juta daripada Zuraida yang juga bekas naib presidennya kerana berpaling tadah daripada parti itu selepas menang kerusi Ampang pada PRU 14. Hakim Akhtar Tahir membuat keputusan itu selepas mendapati hujahan Zuraida bahawa bon itu ditandatanganinya atas alasan dipaksa adalah tidak berasas. Mahkamah juga memerintahkan Zuraida membayar kos RM 50,000 kepada PKR. Bukti menunjukkan Zuraida menandatangani bon itu dengan pengetahuan penuh mengenai kandungannya. Zuraida menandatanganinya secara sukarela kerana mahu bertanding dalam pilihan raya atas tiket PKR, kata Hakim. Sementara itu, Azmin ketika ditanya sama ada akan bertanding dalam PRN Selangor, beliau berkata dia menunggu arahan daripada pucuk pimpinan Bersatu. Azmin ni tarik tali lah kan, on off. Baru-baru ini dia menyatakan dia macam mau berehat daripada politik dan seakan-akan tak mahu bertanding. Tiba-tiba pula dia kata tunggu arahan daripada pucuk pimpinan. Penyandang kerusi DUN Bukit Antarabangsa itu berkata, meskipun sebelum ini mengumumkan untuk bercuti seketika daripada politik, dia akan akur untuk bertanding jika diarahkan oleh partinya. Sebagai orang parti, saya akan patuh kepada arahan parti. Saya tunggu arahan parti, kata beliau. Jadi saudara-saudara sekalian, itu dia komen daripada Azmin Ali. Tak tahulah dia mula takut ke tidak, tapi yang pastinya dia yakin Zuraida boleh menang dalam peringkat rayuan. Apa pendapat anda sekalian? Adakah Zuraida akan menang? Pada pendapat saya, Zuraida tak akan menang dalam peringkat rayuan kerana bukti di dalam kes ini amat jelas. Kita jumpa lagi. Bye-bye.